Sekitar tahun 1960-an, antara pekerjaan yang boleh dilakukan seorang lelaki kampung ialah menjadi nelayan. Keluar ke laut saban hari meninggalkan istri dan anak-anak, itu sudah menjadi kebiasaan. Namun kali ini perasaannya berbeza. Si istri berasa gundah di hati kerana kemarin ribut melanda pantai. Anak yang sering menjadi peneman turut berasa gusar kerana dia juga pernah berhadapan detik cemas bersama ayah di laut. Mati itu pasti, akan tetapi berpatang maut sebelum ajal. Insan yang dinanti kembali ke sisi, menyaran si anak agar menjauhkan diri dari lautan. Ini merupakan permulaan kisah hidup buat seorang adik guru, berusaha sehingga berjaya daripada nelayan kepada pembatik. Tumpat, Kelantan, daerah yang terletak di hujung negeri yang bersempadan dengan negara jiran Thailand. Penempatan pertembungan sosio-budaya dan agama sudah tidak asing lagi di sini, selain kereta api yang merupakan nadi pengangkutan dan perhubungan di sepanjang pantai timur. Di sini juga terdapat sebuah perusahaan tempatan yang telah bertapak dan berkembang maju sejak lewat tahun 60-an lagi. Turut dikenali sebagai batik terap, batik cop dan batik pukul. Membatik menggunakan blok merupakan antara teknik terawal pembuatan batik di Malaysia dan ia telah menghasilkan produk tempatan yang membanggakan. Kampung Tala, Cabang 4, Tumpat. Kampung halaman kepada salah seorang adik guru kraft yang telah mencurahkan segala tenaga dan keringat dalam menghasilkan batik blok sejak 49 tahun yang lalu. Ibrahim Draman yang lebih mesra dengan sapaan Pok Heng merupakan anak jati Tumpat yang telah berkecimpung dalam dunia kraft dan pembuatan batik sejak umurnya 18 tahun. Menariknya, bapa kepada 8 orang anak ini tidak mewarisi seni batik blok daripada keluarganya, tetapi mengambil inisiatif sendiri untuk bekerja, mencari pengalaman dan akhirnya jatuh cinta terhadap seni tersebut. Masa tu kita tidak ada kerja di kampung. Macam mana kita cara bekerja tu, nak cari kerja lah. Saya bermula bekerja dengan syarikat lain di kampung tu dengan gaji RM1.20 satu hari masa tu. Jadi di situlah kita berkecimpung dalam batik, mana bermula daripada batiknya. Masa tu batik ni tidak seperti hari ni. Zaman tahun 70-an lain cara buat batik. Saya masa tu saya hanya sebagai gaji orang bawah, kerja sebagai pembasuh kain. Sudah menjadi rutin harian. Setiap pagi sebelum memulakan kerja membatik, Pok Heng akan keluar memotong rumput untuk diberi makan kepada lembu peliharaannya. Menurut Pok Heng, rumput untuk lembu sebaiknya dipotong pada jam 7 pagi, sewaktu ia masih berembun. Ia dikatakan akan kekal segar untuk beberapa jam dan sesuai untuk dimakan oleh lembu. Mengimbau kembali sejarah Pok Heng ketika zaman remaja, arwah ayahnya dulu juga pernah membela lembu. Namun seekor terpaksa dikorbankan demi sebuah basikal. Ia berikutan peristiwa yang berlaku terhadap beliau dan ayahnya ketika keluar ke laut suatu ketika dahulu. Sejarah saya lah mana ayah saya bawa saya ke laut. Masa tu sampai terbalik waktu pukul 2 pagi. Dia dalam laut tu. Masa sampai kecil lah pun. Saya dua orang dengan ayah saya. Apa yang berlaku dekat laut tu, dia balik kat rumah, dia jual dua harga second dengan harga RM60. Dia beli sebuah basikal Robin Hood pada saya dengan harga RM40. Itulah saya bermula pada bekerja sebagai pencelup kain tu macam tu. Usai mengendali rutin harian,
Pok Heng akan ke bengkel tempat beliau mencurahkan karya dan kreativiti yang terletak bersebelahan dengan rumahnya. Kerana cinta akan kerjaya seninya, setiap blok yang pernah digunakan kini dijadikan hiasan di segenap ruang bengkelnya. Bermula secara kecil-kecilan hingga berkembang maju, telah mencecah sehingga 6,000 unit. Ada setengah yang saya beli yang tempat mana-mana kilang yang nak berhenti buat, itu saya beli dengan secara harga yang borong, ada macam-macam lah. Tengok dah keadaan yang nak menjual tu. Dan ada kita tempahan pada awal lagi pun ada, kita buat dengan cara yang baru. Setiap satu daripadanya berbeza daripada segi bentuk, saiz dan motif. Selain perbezaan rekaan blok dahulu dan sekarang, cara pembuatannya juga berbeza. Jika dahulu blok batik dibuat menggunakan zinc, kini ia diperbuat daripada kepingan tembaga yang lembut dengan hasil kerja tangan serba halus. Namun bagi Pok Heng, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. Perbezaan memang banyak. Pertama daripada desain dia, lukisan dia, ukiran dia tu. Yang kedua, dari segi besi dia buat dia. Sekarang dulu besi dan nipis, tapi dia keras. Tapi sekarang tembaga, dia tebal, dia lembut. Dia, ukiran tu tak sama. Apabila siap batik, walaupun buat yang baru, tak akan sama. Jadi yang dulu halus, sekarang dia menjadi kekasar. Walaupun desain yang sama. Itu kelebihan blok yang dulu. Pelbagai jenis batik dengan teknik dan olahan yang berbeza telah dihasilkan daripada terapan blok-blok ini. Setiap daripadanya berbeza motif dan warna. Antara produk yang sering dihasilkan berikutan permintaan pelanggan ialah set baju batik dan juga kain sarung. Kemeja lelaki dan sepasang perempuan. Dari kita buat hari ini. Mana kalau sepasang perempuan kita buat discharge go. Jadi ni kalau lelaki kita buat overlap. Kalau buat batik yang sarung biasa kalau kita buat tu 3 kali chop, 4 kali warna. Ada satu jenis, ada yang selapis yang sekali chop, sekali warna. Itu panggil selapis. Kalau 2 kali chop, cok awal putih, cok yang kedua ambil color, itu panggil 2 lapis. Dalam cok 2 lapis tu kalau kita buat cracker, dia panggil 3 lapis. Mana batik tu banyak peringkat. Batik yang sempurna terhasil daripada blok yang berada dalam keadaan baik. Selain memperagakan koleksi blok sepanjang kerjaya, kesemua blok digantung bagi menjaga kualitinya. Ini kerana jika rekaan pada blok terganggu, ia akan mencacatkan hasil terapan lilin di kain dan menyebabkan proses mewarna dan discharge terganggu. Penyelenggaraan secara teliti akan dilakukan oleh Pok Heng bagi mengekalkan kualiti blok dari masa ke semasa. Blok ni memang susah je penjagaan dia ni. Kita nak susun dia, nak tinggal dia kat bawah, nak susun dia macam buah kayu tak boleh. Kita kena aturkan dia, susun dia. Sebab dia kalau bila dia bertindih sesama dia tu akan jadi kemek sebelah-sebelah sini dengan dia. Jadi kita sentiasa kena perbetulkan. Setiap buat kerja pagi-pagi tu. Kita kena jaga dia betul sini. Kalau tak pandai jaga kat situ, memang batik kita tu bunga tu lari. Dia akan bocor, dia akan kita nak muat-muat, dia akan payah. Situ ni yang paling rumit sekali jaga blok. Sebab tu kita gantung. Kita tak boleh nak susun, nak tinggal sini tak boleh. Dia besi dia berat. Apa dia berdiri sama dia tu akan jadi komek macam-macam lah. Itulah. Sejak dari awal Pok Heng mengecup batik, rekaan dan motif blok sentiasa bermain di fikiran. Selain koleksi blok yang dibeli dari perusahaan lain, terdapat juga blok yang ditempah baru, hasil daripada kreativiti dan inovasi berpadukan koleksi sedia ada. Namun, untuk menempah acuan yang baru, terdapat beberapa perkara yang perlu diambil kira bagi menentukan hasilnya nanti. Kalau kita lukis di awal di lukisan ni, yang rapat, masa kita jadikan blok, dia tak akan keluar. Cantik di blok, masa dia melecak, dia tak akan cantik. Bunga tu tak akan keluar. Desain tak akan keluar. Apabila rapat sangat, hilang. Lilin sebelah sini dengan sebelah sini akan berkembang. Jadi kita kena renggankan sikit. Masa di dalam kertas, cantik macam ni. Tapi apabila kita buat keluar, dia tak akan langit. Besi dia ada besar sebesar ni. Tapi orang masa melukis, lagi rapat. Dia tak boleh. Kita ada ukuran kita. Sebab apabila kita lukis, kita akan pindah balik. Berbalas kita di sini pula. 2 pemikiran. Yang melukis kata, ni yang cantik. Kita masa buat, dah siap, mari nak cop, tak akan jadi.
Selain rekaan dan penghasilan blok, cara mengecop juga berubah mengikut peredaran zaman. Sekitar tahun 60-an, proses mengecop dilakukan di atas kulit batang pisang yang dipanggil kelat air. Batang pisang akan dipotong mengikut panjang yang dikendaki dan kemudian diraut menggunakan belakang parang bagi mengeluarkan air dari kelopaknya. Sejumlah 5 ke 6 keping kulit batang pisang diperlukan untuk setiap kali proses mengecop, bergantung kepada saiznya. Ia kemudian perlu diraut sekali lagi di atas bangku bagi meratakan setiap helaian yang akan digunakan. Soda kemudian disapu ke setiap helaian bertujuan menambahkan kelembutan agar ia mudah dikendali dan tidak mudah koyak. Blok yang digunakan pada ketika zaman itu juga berbeza dari segi ketinggian. Di blok zaman tahun 60-an, kita cuba berbalik pada kelopak pisang di zaman tu. Okay. Dia zaman 60-an, para, dia panggil para ni. Antara blok ke blok, bunga ke bunga tu dia panggil para di sini. Dulu body dia rendah. Dengan sini rendah. Sekarang dia buat tinggi. Yang bonding. Walaupun dia tak akan turun. Kalau dengan span akan kena di sini. Penggunaan kelopak pisang walau bagaimanapun hanya mampu bertahan selama 5 ke 6 hari kerana ia akan mengering dan kecut. Kini span lembap dan plastik kaca menjadi dasar kepada meja terapan. Namun blok harus ditempah sedikit tinggi bagi mengelakkan bahagian tepi rangka terkena kain sewaktu proses mengecop. Pelbagai teknik boleh diaplikasikan dalam menghasilkan batik sarung, bermula dari selembar kain putih atau yang telah dicelup warna. Proses seterusnya ialah terapan motif, mewarna, mematikan warna dan merebus. Walaupun keseluruhan proses nampak mudah, akan tetapi di setiap peralihan proses memerlukan ketelitian dan mengambil masa sekurang-kurangnya sehari. Pada sarung kita proses dulu, pada awal kita celup kain dulu. Kita celup kain satu hari, jemur kering macam ni, besok kita basuh. Okay. Sudah jemur tu satu hari tu, cop kain tu. Kalau orang kata puku, zaman-zaman dulu panggil bahasa puku, dia panggil puku. Sudah siap, kita discharge balik warna, kita buang warna. Jadi kalau putih balik, kalau coklat, awak ambil lain coklat. Jadi barulah kita sudah kita masuk warna. Sesudah warna, kita pergi mati warna. Tunggu hari ke hari juga, dia bukan siap sama sehari, mana hari ke hari juga. Susunan hari tu. Jadi boleh barulah kita rebus kain sampai kau siap tu baru mati ke warna apa ni. Makan masa ni 7 hari juga 6 hari. Untuk terus kekal relevan dalam industri batik, Pok Heng juga telah menginovasikan beberapa teknik lama dalam menghasilkan lebih banyak variasi batik blok. Antaranya ialah teknik crackle dan discharge yang diberi nafas baru dalam cara penghasilan dan juga penggunaan warna yang lebih vibrant. Kalau dari segi batik sarung, kita boleh mencabar kita buat cracker. Kalau tak sama, masa kita buat retak tu tak akan jadi cracker. Macam kain discharge, kalau kita tak pandai tarik warna, warna tak akan berjalan. Tak masuk warna. Itu pun satu masalah juga. Banyak batik ni banyaklah benda yang mencabar dalam batik ni. Proses menjemur batik di bengkel Pok Heng ternyata tidak menjadi masalah. Setiap batik yang telah diwarna akan dijemur di ruangan atas pemidang kain. Apa yang diperlukan hanyalah cuaca yang baik, angin serta masa. Namun jika tiba musim hujan, cara menjemur sedikit berbeza agar tidak mengganggu proses penghasilan batik di samping mengatasi masalah kelembapan suhu. Kita kalau musim hujan, kita ada buat satu cara yang lain. Kita gunakan arang kayu, kita masuk dalam kuali, kita masak bagi dia nyalakan api tu. Kita boleh buat sebagai contoh yang ada hari ini. Musim hujan kita tidak menjadikan masalah di kilang saya. Sentiasa boleh buat. Selain cuaca, antara cabaran lain yang dihadapi oleh Pok Heng ialah untuk mendapatkan tukang cop.
Berikutan, kerja mengecop merupakan antara langkah awal yang penting dalam penghasilan batik. Tukang yang melakukannya haruslah pakar. Namun keadaan demografik di sini menjadi penghalang buat Pok Heng untuk mendapatkan tukang yang diinginkan. Orang yang mengecok ni paling susah sekali sekarang ini. Di sini bukan kawasan dia. Di sini orang kampung ni dia buat anyaman, benda anyaman. Jadi kalau kita nak tunjuk batik ni, dia orang sini tak orang kampung ni tak tahu cara mana nak itu. Bukan kawasan dia kira dia cabaran payah bekerja kat sini pun payah macam tu. Meskipun berdepan cabaran, Pok Heng tetap mengharunginya dengan tabah. Dia turut dibantu oleh anak-anaknya dalam setiap perkara. Antaranya ialah Muhammad Agil, anak ke-6 daripada 8 beradik yang kini aktif membantu Pok Heng sejak 8 tahun yang lalu. Agil yang merupakan lepasan graduan Institut Kraf Negara dalam jurusan batik dilihat oleh Pok Heng sebagai penyambung legasinya suatu hari nanti. Namun, buat Agil, masih banyak yang perlu dipelajari dan diterokai sebelum dia mengemudi layar batik ini sendirian. Ada lagi yang saya kena belajar lagi, banyak lagi. Dari segi teknik pun tak habis lagi kita belajar. Cara mewarna apa. Pok Heng ni dia terlalu detail. Nak satu benda tu biar kemas, biar cantik orang tengok. Lain pada orang lain. Kelebihan batik yang Ayu Fashion punya ni, kita buat batik discast warna dalam motif yang orang lain tak boleh nak buat. Bukan orang tak boleh nak buat. Proses kerja dia terlalu rumit. Lepas tu dia memerlukan design yang banyak. Setiap hari, pasti ada ilmu baru yang akan dipelajari oleh Agil daripada Pok Heng. Agil juga turut menghargai usaha ayahnya yang tidak pernah putus asa untuk membantu dan memberi tunjuk ajar. Saya berterima kasih kepada Pok Heng kerana sabar dengan saya dalam mengajar buat batik ni. Daripada saya tak tahu apa benda, yang banyak bagi tunjuk ajar, idea, cara nak buat batik dari dulu sampai sekarang. Tak pernah putus asa. Walaupun saya ni kadang-kadang tak faham apa dia ajar lagi. Dia nak suruh bagi saya ni betul-betul boleh buat dan boleh teruskan legasi ni sampai ke saya boleh mengajar buat legasi saya, anak-anak saya, anak cucu saya hingga ke jadi macam ayah saya lah. Dan saya berharap dapat meneruskan legasi ayah saya ini demi generasi akan datang. Setiap produk batik yang terhasil di bengkel Pok Heng kemudian akan dibawa ke galeri untuk tujuan pemasaran. Selaras dengan perkembangan semasa, Pok Heng mengambil inisiatif memasarkan produk batik secara atas talian di platform MyCraft Shop, kendalian kraftangan Malaysia. Bagi yang ingin melihat secara terus pula, lokasi pusat jualan Ayu Fashion boleh didapati melalui aplikasi Craft on the Go. Menurut Pok Heng, cara terbaik untuk menilai batik adalah dengan melihat sendiri secara terus di depan mata. Susunan warna takkan nampak dalam telefon tu. Pasal batik saya ni kena tengok kat depan sendiri tengok dengan mata jelas, barulah faham, boleh tahu. Kalau tengok dalam telefon, gambar dalam telefon tak akan sama dengan kain yang siap. Tak akan keluar, tak akan nampak. Warna tu berbeza. Daripada tubik 6 warna, 7 warna. Jadi kelainan warna tu tak akan nampak dengan jelas. Dibina sekitar tahun 80-an, di bahagian hadapan kediamannya, ratusan jenis batik pelbagai teknik ditempatkan di sini buat tatapan para penggemar batik. Buat Pok Heng, lokasi terbaik untuk memaparkan setiap hasil produk batik miliknya ialah di galeri Ayu Fashion. Apabila kita ada pak yang kilang, baru bagi tahu orang nak tengok benda yang siap. Apabila nak tengok benda siap, nak tunjuk kat mana. Jadi benda saya fikir-fikir, baru kita buat galeri macam ni lah. Mana benda siap dia tahu. Bagi orang suka tengok, oh ni buat macam ni dah benda dah siap. Kita boleh tunjuk pada orang selalu. Saya selalu datang macam tu, orang puas hati yang orang tengok. Rekaan menarik dan pilihan warna yang tepat serta hasil kerja tangan yang teliti menjadikan hasil produk batik di galeri ini turut menerima permintaan dan kunjungan orang-orang kenamaan dan kerabat diraja. Selain itu, hasil titik puluh Pok Heng selama ini juga turut dipandang serius oleh pihak kraftangan Malaysia sehingga dia menerima anugerah Adiguru Kraft Batik Blok
pada tahun 2019. Gembira lah, bangga bagi diri kita. Tak dijangka mendapat anugerah Adi Guru tu. Dengan kesusahan saya pada masa tu, di akhirnya mendapat sebagai Adi Guru ni. Luar jangka lah bagi saya. Saya berucap terima kasih lah pada pihak Kementerian Pelancongan dan Kraf Tangan Malaysia menganugerahkan Adi Guru kepada saya. Gembira dan bangga itu pasti. Namun usaha dan kerja keras Pok Heng tidak akan terhenti setakat itu sahaja. Malah masih banyak lagi inovasi dan idea reka corak yang boleh diusahakan olehnya selagi batik masih dianggap relevan oleh para peminatnya serta masyarakat umum. Batik cop ni boleh bertahan sampai bila-bila masa pun. Dia boleh tahan. Pasal benda tu tak akan hilang. Benda-benda. Canting tu benda boleh sekali sepatah lalu. Yang blok ni benda boleh bertahan sepanjang hayat dia boleh gitu. Saya ingatlah zaman 60-an apa hari pasal hari ni pun masih orang minat benda-benda yang batik blok. Zaman mana anak muda pun boleh terima lah batik seperti batik blok pada hari ni. Memang cukup minat benda-benda yang pada hari ini. Semestinya sebagai seorang pembatik, Pok Heng mahu melihat batik yang diusahakan oleh syarikatnya dipasarkan sehingga ke pesara dunia. Selain itu, Pok Heng juga ingin melihat batik menjadi pakaian harian dan dipakai di majlis kebesaran serta yang paling penting agar nilai estetikanya tidak dilupai dan terus diwarisi zaman berzaman. Pada industri batik ni, saya mengharapkan benda ni akan maju ke hadapan lagi di masa-masa yang akan datang. Di bawah bimbingan Kraf Tangan. Memang Kraf Tangan yang membimbing batik pada hari ini. Kalau tidak ada Kraf Tangan, batik ni dah kubur lama dah. Ada kerana Kraf Tangan yang memain peranan yang lebih maju ke batik pada hari ini. Sampai merata-rata tepat sampai ke seluruh dunia pun mana Kraf Tangan bawa keluar pergi buat tunjukkan show mana-mana pun. Kraf Tangan yang menonjolkan batik pada hari ini pun. Itu bagi saya ucap terima kasih kepada Kementerian Pelancongan dan Kraf Tangan Malaysia membawa batik ke arah ke depan lagi. Hasil seni batik blok, khazanah negara. Ia merupakan seni dari zaman terdahulu yang diwarisi turun-temurun sehingga kini. Karya kreatif ini seharusnya dijaga sebaik mungkin bagi mengekalkan tradisi dan adat Melayu. Seperti kata pepatah, tak lapuk dik hujan, tak lekang dik panas.